Polis menahan 13 pelajar tingkatan 4 sebuah sekolah menengah kebangsaan di Langkawi bagi membantu siasatan berhubung kes seorang pelajar lelaki dipukul beberapa pelajar lain. Ketua Polis Daerah Langkawi ACP Syariman Asyari dalam kenyataannya berkata 12 pelajar ditahan pada 12.30 tengah hari tadi, manakala seorang lagi ditahan jam 3 petang. Daripada kesemua pelajar yang ditahan, 5 daripada mereka adalah rakan sekelas kepada mangsa, manakala baki yang lain dari kelas berasingan. Rakaman percakapan sedang diambil daripada kesemua suspek bagi membantu siasatan. Polis juga sudah menerima laporan daripada mangsa berusia 16 tahun pagi tadi dan telah dirujuk ke hospital untuk pemeriksaan. Kejadian yang berlaku jam 9 pagi semalam dipercayai akibat perselisihan faham antara mangsa dengan pelajar lain. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Putri Nur Ain. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Akirah Nurdamia binti Ahmad Zari. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Qurratul Ain Sofia. Saya Aina Mardia binti Amin Saleh. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Irna Zira binti Ismail. Nama saya Nur Aini binti Rosli. Assalamualaikum and hai. Nama saya Farhanana binti Syamsul Nizam. Saya Nur Ana Zahirah binti Muhammad Saleh. Buli adalah tingkah laku agresif berulang yang bertujuan untuk membahayakan orang lain secara fizikal, mental atau emosi. Ciri-ciri buli termasuk niat bermusuhan, ketidakseimbangan kuasa dan pengulangan peristiwa ini dalam satu tempoh masa. Terdapat pelbagai jenis buli iaitu buli fizikal, buli lisan, buli bukan lisan dan buli cyber. Buli boleh menjejaskan kesihatan fizikal dan emosi dalam jangka pendek atau panjang. Penyelidikan menunjukkan bahawa mangsa buli lebih berkemungkinan mengalami kemurungan, kesunyian dan kebimbangan, rasa rendah diri, sakit kepala, sakit perut, keletihan dan hilang selera makan. Tidak hadir ke sekolah, tidak menikmati sekolah dan prestasi akademik yang lemah. Paling teruk, mempertimbangkan untuk membunuh diri atau cuba membunuh diri. Dalam kajian ini, pengkaji akan memberikan penekanan kepada definisi buli, jenis-jenis buli yang berlaku di sekolah, faktor berlakunya buli, implikasi daripada buli itu sendiri dan langkah penyelesaian serta intervensi yang boleh dilaksanakan bagi menangani isu buli. Buli ini boleh terjadi dalam pelbagai bentuk. Terdapat 4 jenis bentuk buli yang sering berlaku di sekolah. Antaranya adalah buli fizikal, buli lisan, buli bukan lisan dan juga buli cyber. Bagi buli fizikal ini melibatkan kekerasan atau keganasan fizikal yang terjadi ke atas tubuh badan dan juga harta benda mangsa. Contohnya seperti menendang, memukul, memijak, menampar dan juga lain-lain. Seterusnya, bagi buli lisan pula, buli lisan melibatkan percakapan, contohnya mengejek, memfitnah, memerli dan juga menghina sesuatu bentuk tubuh badan ataupun maupun kulit seseorang itu. Seterusnya adalah buli bukan lisan di mana ia melibatkan gaya tubuh badan dan juga mimik muka, contohnya seperti menjelir lidah, menjegilkan mata, mencebik mulut dan lain-lain. Akhir sekali adalah buli cyber. Buli cyber ini adalah perbuatan untuk menakutkan, mendatangkan kemarahan dan juga memalukan seseorang itu menggunakan teknologi seperti teks, call, message, laman web ataupun melalui permainan atas talian. Contohnya, pembuli menggodam akaun sosial mangsa untuk menyebarkan maklumat-maklumat palsu. Saya kemukakan 4 faktor yang menyebabkan berlakunya masalah tingkah laku buli dalam kalangan pelajar. Antara faktor yang akan kami kemukakan adalah yang pertama merupakan faktor individu, kedua faktor keluarga dan ketiga adalah faktor persekitaran di mana kita akan mengambil 2 pecahan iaitu persekitaran di dalam sekolah dan juga di luar sekolah. Untuk faktor individu, setiap individu mempunyai baran yang tersendiri. Namun, apa yang membezakan kita ialah sama ada kita boleh mengawal tahap kemarahan itu sendiri ataupun tidak. Pelajar yang tidak dapat mengawal kemarahannya atau disebut sebagai panas baran mempunyai ciri-ciri menjadi seorang pembuli. Seterusnya adalah faktor keluarga.
Keluarga merupakan faktor yang banyak menyumbang kepada masalah tingkah laku bullying. Hal ini demikian kerana keluarga merupakan orang yang paling dekat dengan kita. Namun disebabkan kesibukan kerja, ibu bapa kurang memberi perhatian dan kasih sayang kepada anak-anak mereka. Ini membuatkan anak mereka melakukan perkara tersebut untuk mengambil perhatian daripada ibu bapa mereka. Seterusnya adalah faktor persekitaran. Berdasarkan teori Erik Erikson yang menyatakan bahawa seseorang individu itu boleh dipengaruhi oleh komuniti sekeliling dan persekitarannya. Bagi persekitaran di sekolah, pengaruh rakan sebaya juga merupakan salah satu faktor persekitaran. Salah laku buli ini terjadi disebabkan oleh pelajar tersebut mengingini pengiktirafan daripada rakan sebaya. Faktor yang seterusnya adalah faktor persekitaran di luar sekolah. Sebagaimana yang kita tahu, sekitaran di luar sekolah lebih seluas dan bebas. Mereka, pelajar, lebih bebas untuk melakukan perkara yang tidak sepatutnya dilakukan, antaranya bullying. Kenapa? Hal ini demikian kerana terdapatnya komuniti masyarakat yang kurang berhati dan tidak mengambil tahu tentang pelajar-pelajar yang melakukan tingkah laku bully ini. Di samping itu, mereka tidak mengambil endah dan juga mengambil mudah tentang perkara-perkara tersebut kerana mempunyai pemikiran yang merasakan diri mereka tidak perlu mengambil tahu hal orang lain. Guru yang terlibat dalam sesi temu bual ini ialah Encik Muhammad Saleh bin Sahid. Menurut beliau, kesan buli fizikal boleh melibatkan kecederaan terhadap mangsa yang dibuli. Manakala, jika ia melibatkan emosi, boleh menyebabkan kemurungan dalam tempoh beberapa minggu. Hal ini akan menyebabkan murid tersebut tidak dapat belajar dengan selesa dan sentiasa berada dalam keadaan ketakutan selagi tidak berjumpa dengan kaunselor untuk proses terapi. Memang tidak dinafikan gejala buli ini mendatangkan pelbagai kesan buruk dan memberikan impak negatif kepada pelajar sekolah terutamanya mangsa buli itu sendiri. Menurut responden daripada kajian yang dilakukan, kesan buruk dari buli ini boleh dikategorikan dalam 3 aspek, iaitu dari segi fizikal, emosi dan tingkah laku. Dari segi fizikal, kesan utama yang kita boleh lihat adalah mangsa mengalami masalah kesihatan seperti sesak nafas dan sakit belakang. Mangsa juga boleh mengalami kecederaan pada tubuh badan seperti lebam dan luka. Hal ini berpunca daripada gejala buli di mana mangsa telah dipukul dan ditendang oleh pembuli dan mangsa juga telah cuba untuk melindungi diri dengan memeluk tubuhnya bagi mengelakkan kecederaan yang serius pada tubuh badan. Kesan yang berikutnya adalah mangsa akan mengalami gangguan tidur. Hal ini tercetus apabila mangsa mengimbas kembali apa yang telah terjadi pada dirinya sebelum tidur dan selepas itu terbawa-bawa sehingga ke dalam mimpi dan seterusnya boleh menyebabkan mangsa tidak boleh tidur dengan tenang. Seterusnya, dari segi emosi. Kesan utama yang mempengaruhi emosi adalah apabila mangsa berada dalam keadaan yang ketakutan, pelajar yang dibuli akan berasa takut untuk datang ke sekolah. Hal ini terjadi kerana saiz pembuli yang lebih besar daripada mangsa membuatkan mangsa tidak berani untuk melawan dan terpaksa akur dengan segala permintaan maupun arahan yang diberikan oleh pembuli. Sekiranya mangsa mengingkari arahan, mangsa akan dipukul dan ditendang. Perbuatan ini sekaligus membuatkan mangsa mengalami tekanan emosi, kemurungan, kebimbangan dan ketakutan yang melampau lalu menjurus kepada tingkah laku negatif yang tidak diingini seperti ponting sekolah. Akhir sekali, dari segi tingkah laku pula, kesan utama yang memberikan impak besar kepada pelajar yang dibuli adalah kehadiran mereka menjadi merosot. Hal ini tercetus apabila pelajar takut untuk datang ke sekolah kerana mereka berasa terancam. Kesannya, pelajar yang dibuli ini akan selalu ponting sekolah bagi mengelakkan dirinya daripada terus dibuli. Selain itu, prestasi pelajaran mereka juga akan merosot. Hal ini demikian kerana pelajar tidak dapat memberikan tumpuan sepenuhnya ketika sesi pengajaran dan pembelajaran berlangsung. Hal ini juga disebabkan oleh pelajar sentiasa memikirkan tentang kejadian buli tersebut. Kesannya, prestasi akademik mereka merosot dan akhirnya mereka gagal dalam peperiksaan. Di samping itu, pelajar yang dibuli juga akan merasa rendah diri dan kurang keyakinan diri.
Hal ini menyebabkan mereka menjadi pasif dan kurang ceria. Mereka lebih suka bersendirian dan tidak mahu berkomunikasi dengan rakan lain maupun guru kelasnya. Salah laku buli boleh ditangani melalui beberapa langkah, antaranya institusi pendidikan, ibu bapa, guru dan juga murid. Langkah yang pertama ialah melalui peranan institusi pendidikan dengan menjalinkan kerjasama dengan pihak agensi kerajaan, antaranya pihak Polis Dirjen Malaysia, PDRM dan juga Kementerian Kesihatan Malaysia. Sebagai contoh, mengadakan kempen anti-buli di sekolah dengan kerjasama pihak polis ataupun mengadakan hari mental kesihatan di mana ceramah tersebut disampaikan oleh pihak Kementerian Kesihatan Malaysia itu sendiri dan juga sebagainya. Selain itu, langkah seterusnya melalui peranan ibu bapa di mana ibu bapa haruslah memberikan perhatian sepenuhnya terhadap perkembangan anak-anak mereka. Contohnya, ibu bapa bergiat aktif di dalam persatuan PIBT di mana di situ ibu bapa boleh melihat sendiri perkembangan anak-anak mereka di sekolah, baik maupun sebaliknya. Seterusnya, melalui peranan guru dengan memainkan peranan yang penting sebagai model teladan bagi para pelajar. Contohnya, guru menerapkan nilai-nilai murni semasa proses pembelajaran dan pembelajaran di dalam kelas dan memberikan sepenuh perhatian kepada pelajar yang menghadapi masalah. Akhir sekali ialah melalui peranan pelajar itu sendiri di mana mereka haruslah bijak mengambil tindakan yang wajar dalam menangani isu buli. Contohnya dengan memahami prosedur serta cara melaporkan ada salah laku buli kepada pihak sekolah. Intervensi pengendalian salah laku buli yang diperoleh semasa temu bual dijalankan ialah intervensi pencegahan. Pelaksanaan intervensi pencegahan boleh dilaksanakan dengan pelbagai kaedah dan cara yang dapat dikesan mengikut persekitaran semasa bagi memendung salah laku buli ini berleluasa di sekolah. Antara contoh program intervensi yang dapat diwujudkan di sekolah-sekolah ialah kempen anti-buli, program pencegahan isu buli, edaran poster atau risalah tentang bahayanya buli, ceramah atau forum kesedaran buli dan sebagainya. Intervensi seterusnya adalah intervensi perkembangan yang bertujuan untuk menambah ilmu pengetahuan, membina kemahiran dan akhlak para pelajar supaya mereka mempunyai ketahanan diri yang kuat khususnya dalam mendepani masalah buli. Intervensi perkembangan dirancang dengan melibatkan aktiviti kurikulum dan co-kurikulum bagi mengenali diri sendiri dan orang sekeliling dengan mencakupi aspek agama, nilai dan moral psikososial serta kesejahteraan mental sejajar dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Tamsilannya, mengadakan kem kenali diri yang dilakukan selama beberapa hari, pertandingan kerohanian dan sebagainya. Yang seterusnya ialah intervensi pemulihan. Intervensi pemulihan juga merupakan salah satu intervensi pengendalian salah laku buli dengan mengenal pasti dari masa ke semasa kelemahan atau masalah yang dihadapi oleh para pelajar yang terlibat dalam situasi salah laku buli sama ada sebagai mangsa, pemangsa, saksi maupun pengadu. Sesi bimbingan dan kaunseling secara individu atau kelompok merupakan perkara yang wajar diberikan kepada para pelajar. Antara teknik-teknik yang terdapat dalam proses tersebut adalah teknik imagery yang mampu membantu mengawal bayangan trauma, teknik relaksasi iaitu dengan cara membantu pelajar yang terlibat mengurangkan tekanan, kebimbangan, rasa cemas dan sebagainya. Dan yang terakhir, teknik mengalihkan perhatian melalui aktiviti yang digemari, membaca novel, mendengar lagu, beriadah dan sebagainya. Langkah yang terakhir ialah intervensi krisis, di mana ia merupakan usaha yang perlu dilaksanakan oleh personel semasa menghadapi kes-kes krisis. Setiap kes yang dikendalikan hampir sama dengan cara intervensi secara pemulihan dalam konteks kaunseling. Antara cara yang perlu digunakan ialah memastikan setiap pelajar yang terlibat dalam keadaan selamat, berusaha menghentikan insiden buli daripada berulang dan yang terakhir ialah mengambil tindakan yang boleh dilakukan oleh pihak sekolah terhadap perubahan insiden buli yang berlaku. Kesimpulannya, daripada dapatan kajian kami,
masalah tingkah laku buli masih berlaku di sekolah pada masa kini. Harapan kami agar sekolah-sekolah di Malaysia tidak mengambil mudah tentang masalah tingkah laku disiplin yang berlaku di sekolah. Pihak sekolah perlu sentiasa cakna dengan aduan-aduan yang dibuat oleh pelajar agar masalah buli ini dapat diselesaikan dengan baik. Di sekolah terkini, cikgu berhadapan dengan tak banyaklah kes buli, tapi ada beberapa kes buli yang melibatkan pelajar-pelajar tingkatan 3 yang mana dia mengadu rakan-rakan sekelas mengejek di antara satu sama lain dan menyebabkan kemurungan. Ini berlakulah, tapi tindakan daripada pihak sekolah telah pun membuat pertemuan utamanya di antara pelajar tersebut dengan ibu bapa dan dapat diselesaikan dengan cara yang baik. Dan satu lagi yang berlaku ialah perselisihan faham di antara pelajar-pelajar sehingga menyebabkan pergaduhan fizikal. Ini juga dapat diselesaikan dengan cara pertemuan di antara pelajar tersebut dengan ibu bapa dan juga dapat diselesaikan dengan baik. Jadi itu di antara pengalaman terkinilah yang cikgu terima di sekolah cikgu, dan sebagai pengetua, cikgu juga berharap salah laku yang berlaku di sekolah dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan tidak melibatkan kecederaan ataupun melibatkan masalah setempat ataupun masalah komuniti.